Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Rawahu Abu Daud. Fi kitab al-janaiz bab du'a lil mayyit. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, jika kamu menyembahyangkan ke atas mayat. Sebutan dia ialah mayit, cuma kita saja yang pakai perkataan mayat. Yang betulnya ialah mayit. Orang mati ni kita sebut mayit. Tapi dah jadi kebiasaan bila sebut mati mayat. Sampai sekarang mayat lah. Jadi salah ke ustaz kami sebut mayat? Tak salah, orang faham tak? Sebutannya ialah al-mayit, orang yang dah mati. Maka siapa-siapa yang bersemayang ke atas mayat, atas mayit, atas orang mati, fa akhlisu lahu du'a, maka hendaklah mereka itu mengikhlaskan bagi si mati itu doa. Riwayat daripada Abu Daud. Baik, hadis yang ini menceritakan kepada kita tentang sembahyang mayat. Nabi kata bila sembahyang mayat ada satu benda yang kita kena buat, iaitu mengikhlaskan doa kepada si mati. Apa yang kita faham? Pertama, adanya tuntutan sembahyang mayat. Adanya perintah daripada agama kita untuk sembahyangkan orang mati. Ini beza agama kita dengan yang lain. Yang lain ni kalau mati dia letak kat tempat sembahyang depa lah, tak tengah-tengah tu. Kemudian pergi cerita baik dia, cerita pengalaman dengan si mati dan sebagainya. Ada setengah pula duk lawan teriak, nangis, upah orang teriak. Kita tak. Kita segerakan pengkebumian dia, uruskan dengan baik. Dan salah satu ibadat yang kita buat ialah menyembahyangkan dia. Yang kedua, adanya doa. Disuruhnya berdoa kepada si mati. Tak kiralah doa apa, diluahkan kubur ke, diselamatkan daripada fitnah ke, diberikan ketenteraman dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan ke, dipermudahkan urusan dia ke alam barzakh ke, itu disuruh berdoa. Yang ketiga, disuruh berikhlas di dalam berdoa. Ikhlas ni maknanya buat daripada hati, buat dengan bersungguh-sungguh. Bukan minta tu halal-halal, cara letak tangan tu pun tahu tak apa nak ikhlas. Ada yang tak angkat tangan langsung dan ada yang tak berdoa langsung. Bila kita tanya kenapa tak berdoa, sampai ke dia tanya kita balik? Tak, soalan saya ustaz, sampai lah doa kita hak kita baca tu sampai kat si mati tak? Lah macam ni lah abang, kalau abang meragu-ragu, abang mati dulu, besok kami baca doa. Sampai tak sampai abang kat kami, senang kan? Kalau abang nak mati lah, apa senang ke, cepat ke? Dapat jawapan, boleh kami share dengan orang ramai. Dah Nabi kata fa akhlisu lahu du'a, hendaklah kamu ikhlaskan bagi dia bila kamu berdoa. Maknanya doa yang kita baca kepada orang mati sampailah. Nak kata bodoh, payah untuk.
Dah Nabi kata sampai, dengan syarat kau ikhlaskan doa kau. Tak payah banyak cerita lah. Nak sampai ke ni panjang doa ni, nak sampai ke dia, kita bukan anak dia, kita bukan keluarga dia. Kalau kita baca dekat dia sampai ke, dah Nabi kata sampai, sampai lah. Tak payah kita nak kelang kabut lagi. Hari ni nak buat apa pun tuan-tuan, kita hari ni jadi amalan makin pendek kita ni. Dulu-dulu amalan kita banyak ke? Pas mayang tu ada ke zikir-zikir? Lah zikir pun tak ada. Tanya Tok Imam, awak tak zikir? Nabi tak buat. Oh, malam Jumaat tak buat apa ke? Kami tak baca Yasin, Nabi tak buat. Tu buat apa? Main TikTok. Oh. Nampak? Ni malam ni 10 Syaban tak baca apa-apa kan? Nabi tak buat. Pi kubur pun tak baca apa. Nabi tak buat. Nabi kata kalau kita ni pi hantar orang pi ke kubur, tanamkan dia, kebumikan dia, duduklah di atas kubur tu sekira-kira ke sembelih seekor unta. Tuan-tuan, baru ni kita buat korban, tuan-tuan sembelih seekor lembu, lapah dia, potong dia, siang dia, agak-agak seekor lembu berapa minit? Yang jenis laju buat kerja setengah jam habis. Jenis hak slow mau 2 jam. Jadi waktu setengah jam duk sembelih lembu, duk lapah tu, bukan kita suruh pergi lapah atas kubur tu, bukan. Lamanya kamu buat kerja menyembelih seekor unta tu, kalau boleh lama tulah kamu tunggu mayat di kubur. Takkan tunggu saja duk cokong. Pakcik-pakcik tunggu apa? Nabi suruh tunggu sekira-kira macam lamanya sembelih unta. Ni duk tunggu lagi 2 minit, sabar dulu. Daripada hang tunggu buat bodoh, tak ada buat kerja apa tu, itulah orang kita suruh baca Yasin, dia baca surah Al-Insan, dia suruh baca tahlil, supaya isi masa, bukan duk cekoh lagu tu. Tapi hari ni semua tak boleh, termasuk yang tak boleh membaca Al-Fatihah sebelum kita mula kuliah tadi. Dia kata, Ustaz, Nabi tak buat baca Fatihah. Mana ada, Ustaz jangan jadi pandai lebih daripada Nabi pula. Kacau tuan. Sampai baca Fatihah pun salah. Nabi kata Jibril mai habaq dekat dia, ada 2 ayat yang paling hebat daripada Al-Quran yang hebat. Al-Quran tu hebat dah, Al-Quran tu cahaya dah, tetapi ada 2 ayat yang sangat bercahaya lebih daripada yang lain. Al-Fatihah dan beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. 2 ayat ni, 2 surah ni tuan-tuan paling istimewa. Nama dia Al-Fatihah, surah pembukaan. Ulama-ulama bincang apa dia yang dikatakan pembukaan. Bermula daripada bismillah sampai waladdallin, itu semuanya doa. Kau baca bismillah dapat pahala, kau baca alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah, doa, dapat pahala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibukakan pintu-pintu mustajab doa dengan sebab Al-Fatihah. Maka ulama-ulama dulu dia susun apa-apa program pun mulakan dahulu dengan Al-Fatihah. Doa, mudah-mudahan program tadi berjaya. Doa, mudah-mudahan selepas baca Al-Fatihah dimakbulkan. Tuan-tuan, katalah malam ni tak ada kuliah maghrib, katalah tak ada, kebetulan ada pasar malam, pergi pasar malam, jalan tengok jagung bakar, tengok apa balik, beli 2-3 ketul, balik duduk makan atas tangga. Tak apa, tak salah, pergi. Katalah malam ni tak ada kuliah maghrib, duit tak bawa pula nak pergi pasar malam, duduk kat kaki 5 masjid main lato-lato. Daripada main lato-lato, daripada duduk menyembang, daripada duduk cerita bab dunia ni, tuan-tuan duduk di atas sejadah, tuan-tuan menghadap ke arah kiblat, tuan-tuan baca 40 kali surah Al-Fatihah.
keistimewaan baca surah Al-Fatihah 40 kali selepas maghrib, sementara nak sampai ke Isyak Allah makbulkan doa tuan-tuan. Tuan-tuan ada hajat apa? Anak tak ada kerja, baca doa Al-Fatihah 40 kali. Tuan-tuan ada masalah apa? Isteri sampai sekarang tak mau sign ustaz, lemah perut nak, baca 40 kali. Makcik masalah apa? Suami nak menikah lain ustaz, duk minta sign. Makcik baca 40 kali supaya tak jadi sign. Belaga 40 semua 40 lah. Istimewa dia. Ustaz, saya dah buat dah ustaz. Tak. Dah 3 hari buat 40 tak jadi. Makcik buat macam mana? Macam ustaz kata, baca 40 kali Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Yalah makcik, itu pulanglah pada makcik. Orang kata baca surah bukannya baca ayat Al-Fatihah tu. Baik. Jadi tuan-tuan, 3 benda ni. Nombor 1, semayang mayat. Okey, tengok je ada mayat, mai semayang. Lalu pada masjid tengok ada van jenazah, siapa mati ni? Mai semayang. Dapat pahala. Kita kadang-kadang mati dekat-dekat rumah ni kita tak mai. Alasan tak kenal. Nuhat mati di Mekah, mati kat Masjid Nabawi, tuan-tuan kenal kan mayat tu? Pak siapa bangkit pergi sembahyang pula? Usaha tak balik ke hotel, duk tunggu Tok Bilal kata ada mayat, tunggu pergi sembahyang pula. Yang hak dalam kampung halaman sendiri, taman sendiri pula tak mai sembahyang pula. Oh lainnya tuan ni. Nombor 2 saya kata tadi, doa pada si mati. Doa pada dia. Pada masa tu dia harapkan doa daripada kita. Jangan duk buat melawak sampai duk balik pada kubur tu duk buat melawak. Pas tanam mayat tu duk buat melawak. Mat, hang kira dah berapa langkah dah? Aku rasa 10 ada dah. Tu mayat, malaikat mai dah. Mampu tu nak jawab apa? Amboi cara duduk geleng kepala tu. Muka nak kemai tu mampu nak jawab apa tu. Oh. Tuan-tuan ingat dia tak dengar kita kata apa? Tuan-tuan ingat mayat tu tak dengar ke kita kata apa? Tuan-tuan ingat hak dalam kubur tu tak tahu ke siapa dia yang duk mai ni? Siapa dia duk baca doa kat dia? Cuma dia tak boleh cakap dengan kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, ikhlaskan berdoa kepada si mati. Minta ya Allah, cerahkanlah kubur dia ya Allah, lapangkanlah kubur dia ya Allah. Baik. Yang kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Rawahu Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di antara anak-anak yang paling awal masuk Islam, selain daripada Abdullah bin Umar, selain daripada Ali bin Abi Talib, yang awal masuk Islam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min muslimin yamutu, mana-mana orang Islam yang mati, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, maka bangunlah 40 orang laki-laki mari mensemayangkan mayat dia, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mana 40 lelaki tadi tak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullah fihi, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada si mati. Kata Nabi, siapa-siapa yang meninggal dunia bila nak semayang mayat, ada 40 orang jemaah yang menyembahyangkan jenazah dia. Dan jemaah yang sembahyangkan pula tu 40 orang tak pernah buat syirik pada Allah, tak melakukan syirik kepada Allah. Mayat ni dapat syafaat, dapat pertolongan daripada Allah.
Tuan-tuan yang saya muliakan, ini budaya kita duduk belah utara, belah Kedah, belah Penang. Bila mati ya, dia main pemain import. Tuan-tuan ingat main bola je import tuan. Semayang mayat pun import tu. Dia panggil madrasah sana satu van, dia panggil sekolah pondok sana satu van, dia panggil sana satu van. Hang boleh hampa boleh hantar berapa? 20. 20. Tu nama dia kepala mayat. Kalau kepala kenuri ni, kalau kepala waris, kepala pusaka. Kalau hak kepala mayat, dia ni yang sibuk. Dia yang duk sibuk. Okey, ni ada jenazah ni. Kita nak sembahyang pukul 11. Apa boleh hantar berapa orang tu? Tuan-tuan pernah jumpa orang tu? 20 betul lah, 20 lah. Naik van lah. Van 2 tak apa. Okey, Assalamualaikum. Cara dia beri salam untuk dah. Assalamualaikum. Haji Zul. Ada mayat ni. Hangpa boleh hantar apa? 10 ya. Awak 10 ya. Oh, ada mayat lain. Okey. Oh, dia broker tuan. Dia cari ni. Pak siapa yang dia pergi cari budak-budak, orang-orang tua sekolah pondok ni? Sebab dia ambil hadis ni, cari hak baik-baik 40 orang. Habis tu ustaz, hak datang ni tak baik ke ustaz? Baik juga. Yang hak dia panggil tu pun belum tentu baik juga. Jadi kalau hak baik, hak tak baik, hak tak baik, lagi ramai mai sampai penuh masjid, takkan tak cukup 40 orang yang baik. Yang dia panggil daripada luar tu pun taknya baik semua. Yang hak duduk dalam kawasan ni pun tak baik semua. Yang dia panggil hak di luar tu pun tak jahat semua. Yang mai di sini pun tak jahat semua. Jadi bila lagi ramai datang, katalah 500 orang mai semayang, takkan tak boleh jumpa 40 orang yang baik. Jadi tuan-tuan jangan duk halau pula orang hak tak baik. Tinggal nombor kan, bla 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 bla. Jangan macam tu tuan-tuan. Saat lagi jadi 3 mayat kata tuan-tuan. Mayat SF seorang je bergaduh pula, tambah lagi 2 pula lagi. Mailah siapa mau sembahyang. Lagi ramai lagi bagus. Tujuan dia panggil ramai-ramai tu ialah supaya dapat ramai-ramai. Dalam ramai tu insya-Allah mudah-mudahan 40 orang. Saya tengok tuan-tuan yang saya cakap ni, saya tengok. Habis-habis sembahyang, driver tunggu kat tangga. Meh, duk cari ayak liur. Kira duit 120 lah. 120. Ni minyak 50. Assalamualaikum. Sebab tu bila pi kubung, tak ada. Lah, hak tadi penuh masjid. Mai pi kubung baca telkin apa semua, tinggal 12 orang. Pi mana pula ada pebok ni? Rupanya depa tu pemain upahan, nama dia. Pemain import. Habis sembahyang pula. Awak tak tunggu pi kubang? Dak apa suruh bayar tang sembahyang. Tu yang tak apa nak jentik tu. Saya pernah pi satu masjid, dia tutup semua pintu ni, melainkan satu. Yang nu tutup kunci, yang tukang bagi duit tu tunggu kat pintu tu. Pasal apa? Sebab depa takut yang mana dah dapat duit masuk kali kedua. Tu dia pakak duk bagi pop bagi ni. Tengok noh lagi pop noh ada masuk lagi. Depa kira dah. Tengok noh. Sambil duk bagi, sambil duk cakap noh masuk balik benda noh. Cakap laju lontan weh. Ni bukan di sini kalau ada minta maaf lah. Dia bayar supaya jadi ramai orang. Tetapi budaya tu ada tempat dah tak buat dah. Setengah bila dia bagi duit RM5 upah sembahyang mayat, dia pulang balik. Setengah orang bila bagi RM5, orang tu bola pukit, dia diam. Alhamdulillah, pada biar. Macam-macam tuan. Terpulanglah pada tuan-tuan, orang bagi ambil. Dia pun niat nak sedekah, cuma jangan minta. Nombor 2, kalau tuan-tuan sedekah balik pada si mati, alangkah bagusnya. Yang ketiga, kalaulah dia ambil duit tadi daripada harta si mati, yang mana si mati tadi ada meninggalkan anak-anak yatim, maka haram tuan-tuan ambil, sebab tuan-tuan dah makan harta anak yatim. Jadi yang menguruskan mayat,
yang duk bagi duit upah van, yang duk bagi duit upah sembahyang mayat, pastikan duit yang dia bayar itu bukan daripada pusaka si mati. Kalau si mati meninggalkan anak-anak yatim. Kalau anak-anak yatim tak ada, semua anak-anak dia tua bangka dah ustaz, semua setuju, yang tu tak apa. Tapi ustaz, yang saya duk bayar pada depa tu, duit mandi lah apa, duit semua, saya tak ambil duit si mati ustaz. Kata Tuan Haji ambil duit mana? Kami ambil duit jang. Duit jang macam mana? Ya tepi katil tu. Kan orang mati, lepas dia mati je minta jang atas kepala tu. Orang mari duit tu bukan pusaka. Duit tu bukan duit pusaka, duit tu bukan duit faraid, boleh digunakan, dipersilakan. Dan jangan tuan-tuan kata pula tu duit pusaka, tak, tu bukan duit pusaka. Saya pernah jumpa satu jutawan. Dia jadi jutawan punca daripada duit jak tadi, jak si mati. Bila bapak dia mati, depa letak jak tu depan dia, depan mayat tu lah, atas kepala tu. Bila dah ke bumi apa semua, dia jumpa dengan mak dia, adik-beradik dia. Boleh tak duit ni saya ambil lah? Anak-anak kata ambil kat abang lah, nak buat apa pun duit tu, sedekah kat abang lah, abang buat kerja semua. Daripada situlah dia tuan-tuan, dia mulakan perniagaan jual barangan sukan bandel. Jual barangan sukan bandel punya, baju, jersey, tracksuit, kasut bola, kasut jogging. Sekarang mempunyai rangkaian punya banyak tuan-tuan, macam tak mau sebut orang mana. Daripada duit mayat tu saja. Jadi hak mana ayah dia mati, bincang elok-elok. Mak ni cantiknya mak ni. Saya pun buat bandel mak. Dia bukan pusaka tuan-tuan. Baik. Jadi carilah 40 orang. Habis tu ustaz, suami saya mati hari tu 12 orang tak. Jenuh panggil orang tak mai. Tunggu orang tak mai. Tak apalah, rezeki dia. Rezeki dia macam mana? Sebab tu tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan mati di Mekah, berapa puluh ribu orang sembahyang. Takkan dalam puluh ribu tu tak ada hak baik-baik. Sebab tu ada orang yang menjaga orang. Dia tak jaga Allah, dia jaga orang. Abang pergi masjid, nanti kalau mati, kalau abang tak pergi, siapa nak uruskan? Maka dia mai ke masjid, pasal dia nak tunjuk muka dekat AJK. Nanti kalau jadi apa-apa kat anak dia, kat isteri dia, kat dia, kalau dia mati, AJK kena, oh ni jemaah kita uruskan. Dia mari sebab dia nak memperkenalkan yang dia tu mai masjid. Tuan-tuan, tak usah kata macam tu tuan-tuan. Mai je kerana Allah. Kalau Allah nak mudahkan urusan kita, tiba-tiba mati pula, subhanallah. Mati di tempat yang baik, orang pula ramai, semayang mayat beribu-ribu orang. Yang tu jangan takut. Walaupun bukan mati di tempat kita, mungkin mati di tempat orang lain. Semayang memang dah ramai dah. Itu rezeki masing-masing. Baik. An Marsad bin Abdullah Al-Yazani qala, kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'alal janazah fatuqalu an-nas 'alaiha jazza'ahum thalathata ajza' thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Daripada Marsad bin Abdullah Al-Yazani berkata, Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu apabila solat jenazah dengan kehadiran jemaah yang sedikit, maka dia membuat dengan 3 saf. Beliau berkata, sesiapa yang disembahyangkan ke atasnya 3 saf, maka sesungguhnya pastilah selamat dia daripada siksaan. Tadi saya sebut tentang orang yang mengadu, yang sembahyang suami dia tak ramai yang datang. Maka apa yang perlu dibuat kalau sembahyang mayat 12 orang, 18 orang, mayat orang tak kenal? Maka buat 3 saf. 12, 4, 4, 4 contohnya. Tak pun 4 macam main bola no. 3, 4, 2, 2, 1 ni. Hak satu depan Ronaldo tuan.
Okey, imam satu, makmum empat, tiga belakang. Tu dia punya cara dia. Tak usah buat memanjang macam ni. Kita dalam 10 orang je, bahagi 3. Buat 3. Kata dia, siapa yang buat 3 tadi, mudah-mudahan orang yang disemayangkan tadi selamatlah dia daripada kesiksaan dia di alam barzakh, kalau dia orang yang ni. Baik. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, Anas bin Malik. Tuan-tuan bayangkan, dia mati, dia tak mati, anak dia mati dah. Anak dia mati tu bukan setakat seorang yang dia uruskan, ramainya anak dia tuan-tuan. Antara sahabat Nabi yang paling panjang umur dia, anak ni bakat mati habis dah, pak tak mati. Di antara sahabat Nabi yang paling kaya tuan-tuan, Anas bin Malik. Di antara sahabat Nabi yang paling banyak anak dia tuan-tuan. Kenapa dia banyak anak? Kenapa dia banyak kaya? Kenapa dia banyak umur? Sebab keluarga dia, mak dia, tok dia mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah pada anak kami. Anas bin Malik ni dia jadi pembantu Rasulullah. Mintalah panjang umur, mintalah murah rezeki, mintalah dia ni anak ramai, keturunan ramai, dapat sungguh tuan-tuan. Dia pula mai jumpa Rasulullah. Budak ni mai jumpa Rasulullah sampailah dia besar. 10 tahun berkhidmat dengan Nabi. Dia kata, Rasulullah, saya di dunia ni jumpa Rasulullah, saya di dunia ni tengok Rasulullah, saya di dunia ni duduk dengan Rasulullah, saya di dunia ni tak pernah berenggang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti di hari kiamat macam mana saya nak jumpa Rasulullah? Orang ramai. Di dunia saya jumpa Rasulullah, di akhirat macam mana ya Rasulullah? Tolonglah doakan pada saya ya Rasulullah. Nabi sebut pada dia, kau cari aku dekat dengan Telaga Kausar, kau cari aku dekat dengan mizan. Kalau tak jumpa di mizan, kau carilah aku dekat dengan titian sirat, aku tunggu sana. Bayangkan tuan-tuan, satu sahabat Nabi yang banyak menghafaz hadis Nabi, yang sentiasa mencintai, merindui Rasulullah. Nabi kata, hang tunggu aku kat situ, tak ada kat situ, hang tunggu kat sana, tunggu kat sana. Ni nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia apa? Taraka qatla Badrin salasan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan musyrikin yang terbunuh di dalam peperangan Badar selama 3 hari. Taraka, dibiar, bahasa kita dibiak pi. Mayat tu, mayat yang mati terbunuh tu 3 hari terbiak saja. Nabi tak kambut pengajaran, tengok mayat bergelimpang. Di mana? Di Badar. Tuan-tuan yang saya hormati, tuan-tuan yang pernah pergi ke Badar, alhamdulillah. Tapi ramai di kalangan kita yang tak pernah pergi ke medan Badar, yang dia pergi medan Uhud. Daripada Madinah nak pergi ke Badar, jarak dia 2 jam setengah kalau naik kereta. Kalau jalan kaki lusa sampai. Jalan straight, kiri kanan ni tuan-tuan bukan batu, kiri kanan ni padang pasir. Punya tinggi padang pasir ni, tinggi kat bumbung kita. Ini kalau timpa aku ni mampu ni, tinggi tuan-tuan ni. Nama dia Badar. Sebelum nak sampai ke Badar, jumpa perkampungan orang-orang lama tu, ratusan tahun punya rumah duk ada lagi, depa tak buang lagi. Saudi tak tolak lagi, ada lagi tuan-tuan. Bila kita sampai di sana, Allah, di sinilah tempat paling istimewa peperangan yang pertama di dalam agama kita. Kalau kalah tentera Badar tu, malaplah Islam. 300 lawan dengan 1000 orang. Saya lalu tuan-tuan, saya lalu tempat orang-orang kafir Quraisy besok nak perang.
Malam tu mereka enjoy. Malam, besok nak perang, malam tu mereka enjoy. Makan-makan, minum-minum, seronok-seronok. Pasal apa? Pasal tentera Islam sikit. Dan mereka ramai. Mereka kata besok kita menang. Pakat duk seronok macam cerita Alibaba hujan lapuk ke mak dia. Duk dalam gua tu. Duk gelek tu, dan lebih kurang lagu tu. Saya tengok. Ni dia tempat ni. Tempat yang mereka duk bergelek. Kemudian saya pergi tempat yang dikatakan Badar tu. Mana dia yang kata berperang Badar? Dia ada satu tugu besar, nama sahabat-sahabat Nabi yang syahid seorang ditulis dalam tu. Tuan-tuan yang saya hormati, apa yang Nabi buat kepada orang yang mati terbunuh 3 hari tadi? Kemudian baginda datang. Dia kata apa? Thumma atahum faqama fanadahum. Maka Rasulullah pergi pada mayat-mayat tadi dan dia berkata kepada mayat tadi. Apa dia kata? Ya Abal Jahli Ibn Hisham, Ya Umayyah bin Khalaf, Ya Utbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa abi wajadtu ma wa'adani haqqan. Dia tanya kepada mayat-mayat tadi, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu telah mendapati janji Tuhan kamu ternyata benar? Dan Tuhan mendapati, dan sesungguhnya aku mendapati apa yang Tuhan janjikan juga kepadaku adalah benar. Nabi pi tanya dekat mayat-mayat tu. Abu Jahal, hai Umayyah, hai Utbah, hai Utaibah, kamu dah mati sekarang ni, kamu jumpa dah apa yang aku cakap dulu? Betul dah apa yang aku cakap dulu? Tuan-tuan, waktu Nabi duduk cakap tu, sahabat Nabi ada. Waktu Nabi bercakap dengan mayat tu, sahabat Nabi duduk sebelah. Salah seorang sahabat Nabi yang duduk dengar tu ialah Umar Al-Khattab. Fasami'a Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala lin-nabi qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah kaifa yasma'u? Umar dia tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah kaifa yasma'u? Wa anni yujibu wa qad jayyafu. Kata dia, ya Rasulullah, macam mana depa ni nak dengar? Depa dah mati ya Rasulullah. Depa dengar ah. Macam mana depa nak jawab soalan kau ya Rasulullah? Bukankah mereka dah jadi mayat? Dalam hadis ni disebut dah jadi jayyafu. Jayyaf maknanya bangkai, mati dalam kafir. Bukankah mereka ni dah mati dah? 2 soalan dia tanya pada Rasulullah. Macam mana mereka dengar? Soalan kedua, kalau mereka dengar, macam mana mereka nak jawab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu laminhum walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Kata Rasulullah, hai Umar, mereka mendengar apa yang aku cakap lebih jelas daripada apa yang kau dengar. Cuma mereka tidak boleh menjawab apa yang aku cakap pada mereka. Jadi kalau ada orang tanya pada tuan-tuan, yang pada baca telkin tu, puak-puak tu dengar tak? Baca hadis ni kat dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab hari ni ada orang kata, bila kita hantar mayat pergi kubur, kita tanam apa semua balik, simpan balik. Tak ada telkin tu Haji. Mereka bukan dengar. Tak ada faedah untuk mereka pun. Lah, Abang Haji tu pekak. Hak dalam kubur tu tak pekak Haji. Yang dalam kubur tu dengar jelas. Yang duduk di atas kubur ni, dia menyembang. Masa bila dia nak dengar?
Kadang tengah duk baca telkin tu, kereta lalu, motor lalu, dia bukan dengar. Kadang-kadang waktu baca telkin ni dia duduk jauh tu cari pokok hangat, dia bukan dengar. Tapi hak dalam kubur ni dia mendengar apa yang kita cakap lebih daripada orang hidup mendengar. Kata Nabi, cuma mereka tidak mendengar, mereka tidak boleh menjawab apa yang aku jawab. Apa yang aku soal tu mereka tak boleh jawab. Tu saja. Dengar lebih jelas daripada hak hidup. Thumma amara bihim fasuhib faulqu fi qalbi badrin. Maka demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah kamu lebih kuat pendengaran apa yang aku perkatakan tadi berbanding mereka. Yakni mereka lebih kuat pendengaran daripada kamu, cuma mereka tidak mampu menjawabnya sahaja. Kemudian baginda memerintahkan para sahabat menarik mayat-mayat tadi dan melemparkannya ke dalam telaga Badar, dan telaga tersebut ditutup dengan batu. Habis. Kambui jalan, batu tutup telaga, clear. Tuan-tuan yang saya muliakan, di Badar ada 2 lagi telaga Rasulullah yang belum ditutup. 2. Hak ni hak kita cerita ni tutup. Yang hak tuan-tuan duk sebut hizik tu tak tutup dah. Ke apa nama kata di Madinah, ni bukan di Madinah, ni di Badar yang kita baca ni. Dan 2 telaga tu saya pi lagi. Bulan 9 tahun lepas saya pi. Satu telaga tu sejuk, Allah subhanallah, air dia sejuk. Satu telaga lagi pula manis air dia. Yang telaga ni saya nyimbang dengan tuan Arab. Satu orang tua duk pakai jubah, pakai serban merah dia, duk cokong. Dia buat sikit macam para tempat lepak. Saya tanya rumah hang kat mana? Dia kata belakang bukit. Oh, ada rumah tau. Dia kata banyak rumah. Pak cik buat apa sini? Tunggu telaga. Tunggu buat apa kan? Orang nak curi. Dia kata telaga ni, boleh beritahu saya telaga ni lagu mana? Telaga ni asal beracun. Zaman dulu Rasulullah nak pi, sahabat tak bagi minum, orang kampung tak bagi minum. Telaga ni tak elok, Nabi ludah pada dia. Ludah tuan-tuan jadi elok, manis air sekarang. Subhanallah. Hak satu lagi pula Nabi ambil wuduk jatuh ni. Sampai sekarang duk ada. Bila saya pula pergi cerita kat wartawan. Orang kita pakat cari telaga tu tang mana, pakat naik bas pergi rombongan pula dah. Bila saya nak pergi lagi sekali bulan 12, depa sekat blok lah, siapa turun kena denda. Kena saman siapa pergi. Jadi tuan-tuan ada lagi. Ya. Saya silap pi cerita ke orang. Orang pakat pi. Bila pi heboh, puak-puak polis depa mai. Patut saya senyap-senyap kan. Kalau senyap-senyap dapat kat saya seorang pula, tu masalah. Jadi kita cerita. Pak siapa yang ustaz pi sana? Sebab bila saya buat rawatan dengan 15 orang pakar, mereka tak dapat mengesan penyakit saya. Tak dapat kesan. Saya tak mau cerita, malah itu lagi payah. Macam mana hak boleh pi tu, macam mana yang saya boleh pi cari tu, dia ada cerita dah. Baik, tak mau cerita. Baik. Begitu juga diriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW selalu menziarahi syuhada Uhud dan melafazkan salam khusus kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kita bila duduk di tempat perang Badar tu, kita rasa Allah, malaikat mai turun bantu tentera Islam. Kita rasa tempat ni dulu pernah melibatkan Rasulullah mai perang di sini. Habis-habis saya melawat semua sini, saya kata kat sahabat saya tu, jom kita pergi cari nasi lapang. Singgah makan nasi, masuk kedai Arab.
pilih ikan, suruh dia siang, suruh dia goreng, cecah dengan kicap, cabai arak tak pedas tu. Saya kata goreng bagi rangut-rangut jangan lembek pula. Seduk tengok depa goreng tu, nak bagi rangut betul. Saya pun duduk menyanda dekat tempat kedai depa lah. Depa kan ada kerusi macam kita, semua duduk menyanda lapik plastik lantai. Tengah saya duduk tunggu ikan tu siap, mai anak-anak Arab, tok-tok Arab. Saya tengok depa. Ada 4 orang, 5 orang mai. Duduk riuh rendah makan kok. Semua pakai seluar pendek. Yang kita ni pakai jubah, hak depa pakai seluar pendek. Saya tengok depa, depa tengok saya. Dia langkah bantai tu, bantai cushion hak duk buat sandar tu, langkah-langkah berlari-berlari. Dia main tegur. Dari mana? Malaysia. Malaysia bagus. Saya tanya, hang pernah pergi Malaysia? Oh, sudah banyak kali. Langkawi. Kita ni tuan-tuan, duk tempat depa ni, jubah 24 jam tu. Tak pernah pakai sugi. Pi Mekah, Madinah tu sugi lah, duk ngok-ngak sugi. Depa pula tuan-tuan pakai seluar pendek. Saya kata, Allah, apa nak jadilah kita. Astaghfirullahaladzim. Tu di Badar, jauh 2 jam lebih dari Masjid Nabawi. Satu pagi tu saya nak pergi sembahyang subuh, nak pergi apa nama, masuk Raudah kan, dia ada nusuk apa nama kan. Saya punya turn 3.30 pagi. 3.30 pagi kena standby pukul 3 nak baris nak masuk Raudah. Jalan kot belakang tu saya tengok satu tok Arab pakai seluar pendek dengan isteri dia pakai purdah, macam di Kuala Lumpur tu kan. Tuan-tuan kan tengok orang Arab di Batu Ferengi apa semua, hak jantan pakai seluar pendek, isteri pakai purdah, depan Masjid Nabawi pakai lagu tu. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sebab tu Nabi kata yang duk jaga Islam, kebangkitan Islam di akhir zaman mai daripada arah timur kita ni. Yang hak duk mengaji, hak di Malaysia sekarang ni tuan-tuan ni, duk ada berapa ribu masjid. Agak-agak malam ni serentak buat kuliah maghrib malam ni, agak-agak berapa ratus masjid. Tuan-tuan tak nak buat survey daripada Johor sampai Perlis, turun Kelantan, Terengganu, Pahang apa semua tu, mai balik ke Penang ni, agak-agak ni berapa ratus masjid malam ni, beribu orang berhimpun di rumah Allah. InsyaAllah. Hebat entah. Tu belum masuk lagi negeri yang paling banyak masjid dalam Malaysia ni, Sabah. Masya Allah. Baru ni saya ceramah di Kota Kinabalu, 10 ke 20 kali ganda tuan-tuan. Dalam hujan lebat tak bergerak. Mereka ni tak sejuk ke? Hebat orang Malaysia ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebangkitan Islam di sini Allah jaga kita. Kita nak masuk masjid pakai seluar pendek pun segan. Depa Masjid Nabawi tuan-tuan. Tapi kita tak boleh kata kita lebih baik daripada depa. Jaga diri, jaga hati masing-masing tuan-tuan. Baik, Nabi SAW menziarahi syuhada Uhud dan melafazkan salam yang khusus kepada mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Itu doa yang Nabi baca bila Nabi lalu kepada perkuburan orang yang mati syahid di perkampungan ataupun di gunung Uhud. Nabi doa kepada mayat, Nabi doa kepada orang yang berada dalam kubur. Maknanya tuan-tuan, kita pun boleh berdoa kepada orang yang ada dalam kubur ni. Lalu dekat tanah perkuburan doa, masuk tanah perkuburan doa, tak salah. Pasal apa hari ni ada puak-puak yang main duk ajak kita, jangan duk doa, tak sampai. Ni hak Nabi doa tu apa? Takkan Nabi buat dan kita tak boleh buat.
Yang mati tu orang, yang mati tu mak pak kita, yang tanam tu mak pak kita, bukan batang pisang. Pas tanam pijak kambuh balik. Mak kita, takkan kita tak boleh doa. Tok imam kita, takkan tak boleh doa untuk dia. Tok guru kita, takkan tak boleh doa untuk dia. Semua bid'ah belakang. Menziarahi kubur itu menghidupkan yang mati. Apa dia? Menghidupkan hati yang mati. Di manakah tempat yang boleh menghidupkan hati yang mati? Ni, dalam masjid satu, di kubur satu. Tapi sayang tuan-tuan, orang hari ni anti dengan masjid, anti dengan kubur. Anti dengan masjid, buat masjid lawa, takut orang curi kunci. Pintu pagar kunci, pintu jamban kunci, pintu ruang solat kunci. Nak main sembahyang, lompat pagar, polis mai ke dalam, orang repot. Sedangkan ni, masjid ni tempat menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan tahu tak, di luar ni banyak masalah. Duduk di rumah tak tidur, duduk kedai kopi, teh tarik pun tak habis, duduk tengok teh tarik. Duduk tepi pantai, duduk tengok ombak berumbrang, hati tak tenang. Tuan-tuan tahu tak, mereka ni cari masjid, mereka nak mengadu pada Allah, mereka nak ambil air sembahyang, mereka nak sembahyang, nak mengadu pada Allah. Nampak masjid, pi kunci, pintu besar kunci, pintu kecil pun kunci, lah balik gitu. Cuba kita cari jalan tuan-tuan, macam mana nak jadikan masjid kita ni mesra ibadah, mesra orang, supaya mereka boleh mengadu pada Allah, munajat pada Allah dalam masjid kita. Sebab kita takut Nabi sebut di akhir zaman, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya hebat, cantik, tapi tak ada petunjuk daripada Allah. Bai'an Buraidah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir an yaqulu assalamu alaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullahu lana nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Daripada Buraidah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajar para sahabat cara memberi salam kepada penghuni kubur apabila mereka pergi menziarahinya, diucapkan dengan perkataan assalamu alaikum ahlad diyar. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kampung ahlad diyar. Kampung apa? Kampung kubur. Minal mu'minin wal muslimin, ke atas orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusuli kamu semua. Nas'alullaha lana, kami memohon kepada Allah mengurniakan keafiatan, walakumul afiyah, diberikan keafiatan untuk kami dan juga untuk kamu. Ini siapa ajar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bila pi kubur bagi salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur, baik daripada orang beriman maupun pada orang Islam. Sesungguhnya kami lepas ni pun akan join kamu juga. Engkau orang dapat tiket awal, masuk awal lah. Engkau orang dapat penerbangan awal, macam pergi Mekah lah. Penerbangan 1, penerbangan 2, penerbangan 3, kita panggil KT. Tuan Haji bila nak pergi? Saya 8 hari bulan Ustaz, KT 3. Oh, kena terbang awal Hang pula bila? Saya KT 88 Ustaz, last sekali Ustaz. Agak-agak tuan-tuan, KT kita bila? Bukan KT ni ke Tijah Ibrahim, bukan Ustaz. KT ni kena terbang. Kita agak-agak nak masuk kubur tu, ke tanah kubur tu bila penerbangan kita? Tak tahu.
Tah-tah hak dalam masjid ni, kita masuk kubur hari yang sama ke mak? Cuma dia mati awal pukul 8 pagi, kita mati lepas zuhur. Silap-silap dia mati, kita yang sambut mayat dia dalam kubur. Habis ke bumi, kita pun balik, keluar pada tanah kubur, langgar dek kereta, kita juga mati. Hari yang sama. Dia ke bumi pukul 10, kita ke bumi pukul 5. Dia pun terkejut tengok kita main. Bukan hang kata tadi. Dia duk tanya kita entah ni. Macam itulah ajal akan sampai pada kita. Tak tahu siapa ni. Maka kata Nabi, nas'alullah halana walakumul afiyah. Kami bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kamu yang dah mati diberikan keafiatan. Jadi tuan-tuan, tutup buku. Kalau ada orang kata doa pada si mati tak sampai, tutup buku. Nabi baca doa pada orang mati, maknanya sampai. Kalau hang kata tak sampai, lantakkan hang, aku tak mau campur. Senang cerita tuan-tuan. Duk bagi pening kepala, duk dengar orang kata tak sampai. Ni hampa baca doa ni tak sampai, ni tak tahu pitang mana. Biar pergi kat dia tuan-tuan. Nabi suruh kita baca doa. Kalau tak sampai buat apa Nabi suruh baca doa? Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Daripada Abdullah bin Abbas katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur. Nabi lalu ada dua kubur. Kata Nabi, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Innahuma la yu'adzibani. Dua-dua orang hak dalam kubur ni sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Mereka disiksa bukan kerana meninggalkan perkara yang besar. Mereka tak sembahyang ke? Tak. Mereka tak puasa ke? Tak. Mereka tak pergi haji ke sedangkan mampu? Tak. Mereka tak bayar zakat ke? Tak. Dua perkara yang mereka disiksa tu bagi pandangan kecil, tapi siksaan sampai kepada mereka. Kata dia, apa dia? Amma hadza fakana la yastatiru min bauli. Ni hak kubur nombor 1 ni, yang kubur nombor 1 ni dia kena seksa sebab dia tidak menjaga kesucian diri daripada air kencing. Saya dulu saya ni imam masjid. Sebelum saya jadi penceramah ni, saya jadi imam masjid, merangkap naib pengurusi masjid. Saya buat kuliah Jumaat sebelum sembahyang. Saya buka kitab, baca tazkirah Jumaat. Lagi 3 minit nak bang, berhenti. Tiba-tiba pejabat agama bising. Ada orang report pejabat agama. Saya mengajar. Saya kata kita ni mai sembahyang Jumaat. Kita bukan mai pada rumah, kita mai pada tempat kerja. Kita kerja. Maka ramai di kalangan tuan-tuan mai sembahyang pakai kain, pakai seluar. Hak mari daripada rumah pakai kain pelikat. Yang mari pada ofis dia pakai seluar panjang. Saya nak minta satu pada tuan-tuan. Bila masuk dalam tandas, kaki seluar tu selaklah lipat. Sebab ada orang yang jenis kencing berdiri. Bila dia kencing berdiri, merecik kena kaki seluar. Dia tak basuh kaki seluar dia main sembahyang, tak sah sembahyang. Ada jenis budak, dia sembahyang dalam jamban, dia tak buang dalam mangkuk, dia kencing atas lantai. Kita pula pakai seluar labuh, masuk dalam jamban, seluar kita hak labuh tu meleret kena air kencing. Kita tak basuh. Dah lah jenis kencing berdiri. Lipatlah sampai ke lutut pun tak apa.
Janji tak kena air kencing, janji sah sembahyang. Saya kata, lipatlah kaki seluar tu sampai ke lutut pun tak apa, janji sah sembahyang. Rupanya yang dia cakap, yang saya cakap tu, dia baru masuk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, dia dengar tang situ ya. Lipatlah kaki seluar tu sampai ke lutut pun tak apa, janji sah sembahyang. Kena lipat seluar sampai ke kepala lutut. Dia report kat mufti tuan ni. Mufti arwah Tan Sri panggil saya. Entah apa yang tak kata. Oh sudah tuan. Nasib baik masa tu depa rakam guna Walkman. Saya pun rakam balik, tekan, pasang balik depan mufti masa itu. Saya cerita bab ambil wudu, cara nak kencing, cara basuh kencing apa semua. Saya kata bila masuk ke tandas, lipatlah kaki seluar tu supaya tak merecik kena kaki seluar. Saya takut air kencing orang basuh tak bersih, kena di lantai, kena seluar kita. Lipat sampai atas pun tak apa, janji kita sembahyang lagi sah. Bukan saya kata waktu nak sembahyang kena lipat sampai kepala lutut. Orang hak report tu tak ada kepala lutut. Lepas tu tuan-tuan, saya tak mengajar dah tazkirah Jumaat. Saya tak mau dah tazkirah Jumaat. Pasal apa? Pasal dia bukan macam kuliah maghrib. Kuliah maghrib sebelum masuk maghrib masjid penuh. Maknanya orang dah nak mengaji dah. Tazkirah Jumaat dia main dekat-dekat sayup, orang nak bang Jumaat baru dia main. Waktu tu dia dengar. Dia bukan nak tanya kita, dia bukan nak tanya orang hak duduk lama, dia kerja dia nak report. Sejak daripada tu tuan-tuan panggillah saya buat tazkirah Jumaat. Taubatlah saya tak mau dah. Sebab orang main beruncit-runcit. Dia bukan mari untuk kuliah betul-betul, dia mari bahaya tuan-tuan. Dia tak sama dengan kita punya kuliah maghrib, tazkirah maghrib, dia tak sama. Baik, nombor 1, orang yang kena seksa dalam kubur ni pasal apa? Kencing. 1, kencing tak basuh. Berapa ramai tak ada kencing kat highway, tala dekat dinding jamban, mangkuk bulat lagu tu duk siap menyimbang. Nak pergi mana? Ipoh, sama. Basuh pun tak, tarik zip jalan. Keluar pula, jumpa pula Ustaz Kazim kat pintu jamban. Assalamualaikum Ustaz. Sudah tuan-tuan ni. Dah lah tak basuh, hang pergi pegang hang punya pula, pergi salam dengan aku pula. Elok kita salam dengan dia, ada pula orang lain main salam dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Elok lah belum. Sebab hari ni ada orang jenis salam lagu tu. Yang lebih-lebih mesti apa ni? Belasah lah wiper tuan-tuan ni. Allah, dah lah hang tak basuh, hampir salam dengan orang pula. Bayangkan tuan-tuan, dia tak basuh, dia pergi pegang makanan kita. Dia peniaga kedai, dia peniaga gerai, dia peniaga warung, kencing tak basuh. Dia ambil pisang, bum, kita pun ngap makan. Tuan-tuan tak rasa apa kan? 2, orang yang basuh tapi tak sempurna. Dia basuh tak betul, ujung-ujung dia basuh, padahal air kencing tu meleleh pergi ke bawah sampai ke lato-lato tu. Dia basuh betul-betul tak helmet je. Bang, air kencing abang tu dia mengalir sampai ke lato-lato bang. Yang abang basuh tak helmet tu pasal apa? Dah Ustaz, masa bila saya kencing pakai helmet? Astaghfirullahalazim. Anda ni tak faham. Sekali lagi aku cerita detail lagi, dia kata Ustaz ni gatai pula. Nak mengaji fiqh tuan-tuan kena cerita habis. Dia pergi basuh tak helmet saja. La ilaha illallah. Sekali ada hak bodoh pergi bawa helmet pergi basuh dalam jamban. Ustaz Kazim kata, yalah bang, biar basuh dalam laut lagi senang. Basuh bagi clear. 3, dia basuh tapi dia tak berdehem. Bila dia berjalan 2-3 tapak, keluar balik air kencing dia.
Dia tak urut, dia tak berdehem. Air kencing tu duk ada. Bila dia pakai seluar, jalan, terkeluar balik pergi sembahyang. Allahu Akbar. Kubur menanti hang dengan siksaan. Jaga-jaga tuan-tuan. Tu belum masuk lagi hak jenis merecik air kencing. Kita ni ada anak tak pakai lampin, duk kencing berata dalam rumah. Pi sembahyang, ambil wuduk dalam bilik air, nak pi ke sejadah, duk pijak. Hak kencing tak basuh. Yang kencing tak sempurna. Mai pula kencing anak pula pi siram lagu tu. Guna buat tisu lah apa lak clear dah atas lantai. Clear apa? Air tu yang kak pakai tu wet tisu kak. Dia bukan air. Kira clear tak air. Kira clear. Kak pula tak pakai selipar. Kak keluar daripada bilik air, pi sejadah, kak pijak tempat dia kencing. Oh, jaga sungguh tuan-tuan. Masalah apa? Masalah kencing sahaja. Baik. 1, 2. Hadza fakana yamshi bin namimah. Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Yang satu lagi kubur ni pula, bila dia berjalan, yamshi, dia berjalan bin namimah. Dia berjalan tu dalam keadaan melaga-lagakan orang. Tu dia tuan-tuan. Ni tuan-tuan duk lagakan orang dengan menatang ni. Tambah kita hari ni duk nak buat kempen tak lama ni. Saya takut tuan-tuan. Takut hari ni tak pasal kena seksa dalam kubur, melaga-lagakan orang. Hantar tak dia apa? Hantar tak dia tu apa? Hantar tak dia tu apa? Dia apa? Hang apa pula? Leha hantar, dia kata apa ke hang? Nak dia hantar, dia kata apa ke hang? Ni nama dia namimah nama dia. Tugas dia mengadu domba, tugas dia melaga-lagakan orang. Kedai dia tu yang laksa dia pekat tu. Dia pun campur tisu. Dia campur tisu. Tu yang kuah dia pekat. Orang percaya yang dia cakap. Tak laku kedai tu. Tak laku. Kita pergi tanya dia, macam mana makcik? Buat 2 periuk. Setengah periuk pun tak habis kuah. Tahu. Tu depa kata makcik campur tisu kuah dia. Mana ada orang nak buat cerita. Tu yang kuah pekat tu. Makcik campur paper. Oh tisu dengan paper tak sama no. Lain ni tak. Subhanallah tuan-tuan. Dia suka laga-lagakan orang. Ni kita ni penyakit atas kepala ni pakai kepiah ni. Duk pakai tudung, apa penyakit kita? Apa penyakit kita hak mai mengaji? Apa penyakit kita hak mai semayang? Apa penyakit kita yang hak pakai tudung? Bila kita rasa kita lebih baik pada orang. Itu penyakit kita. Saya duk jumpa orang-orang hak tak mai mengaji, orang yang tak mai kuliah, orang yang tak pakai tudung, orang pakai seluar pendek. Jumpa macam-macam tak? Tapi depa tak kata apa, depa diam. Depa tak kata depa lebih bagus, depa tahu. Allah segarnya saya ustaz, duk tutup lagu tu. Duk tutup. Nak tutup apa hang tak pakai tudung? Duk tutup lagu tu. Laki duk nyembang dengan kita, dia duk segarnya jumpa ustaz, tak sangka pula jumpa ustaz. Tu nama dia unsangkable. Yang hak pakai tudung labuh pula. Oh ni isteri ustaz lah. Oh tudung singkat no. Oh nampak. Nampak? Ni isteri ustaz tu. Oh tudung singkat. Oh dia tak labuh no. Oh isteri ustaz tak pakai purdah no. Tentang dia pakai purdah. Penyakit merasakan bahawa kita lebih baik daripada orang. Dahsyat tuan-tuan. Yang ni yang takut ni. Kita yang baik, orang lain semua jahat. Penyakit kita yang mengaji. Samalah penyakit orang hak mengajak ni. Dia aja betul, orang lain semua salah. Maka bila saya rasa saya ni betul, orang lain semua salah, kerja saya tibai orang, melaga-lagakan orang.
Pukul 10.30 malam saya duk tengok masa tu berita pukul 10 berita dunia. Dulu seronok tengok berita dunia ni pasal yang baca berita tu Allah yarham Farid Ismail Emir tu. Saya suka dengar dia, suara dia besar. Suara punya merdu suara. Kadang-kadang yang baca Harjit Singh Hulong. Farid Ismail ni tuan-tuan, saya tengok dia macam tu. Dia tengok saya macam tu. Tinggi orang tu. Tinggi. Dia berpantun-pantun sebelum habis berita. Saya ada tengah duk tengok berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Ya Tuan Haji. Boleh masuk? Boleh lah. Ya, saya punya kunci. Ya Haji, masuk Haji. Haji ada masalah apa? Saja. Ustaz jangan marah. Marah siapa? Nak tengok tauliah Ustaz. Macam mana? Nak tengok tauliah Ustaz. Kenapa? Mereka kata Ustaz tak ada tauliah. Kalau ada tauliah pun palsu. Oh iya ke? Siapa kata? Ustaz yang mengajar dekat masjid tu. Oh iya ke? Saya tak tanya pun nama Ustaz tu. Saya tak mau bergaduh pula. Berapa saya tanya tak ada faedah. Dia kata apa? Dia kata Ustaz tak ada tauliah. Masa terburuga tauliah, Ustaz kena halau. Jawab tak betul. Mufti halau. Oh iya ke? Kalau ada pun tauliah tu tipu, beli punya. Saya pun jenuh duk gagau, manalah profil saya ni, manalah file. Cari balik tuan-tuan, ambil tangga, buka atas kabinet atas tu. Buka balik. Ni dia. Ada je oi. Ni dia tauliah saya ni. Tuan-tuan tahu lah dia buat apa? Dia raba Cok Moho Sultan. Betul ni timbul betul ni. Betul takkan tipu kot. Dia tengok sign Sultan Azlan, nombor dia. Ni Haji, ni nombor ni. Haji ambil nombor pendaftaran ni. Besok tu Haji pergi telefon pejabat mufti, tanya betul tak nombor daftar ni tauliah Ustaz Kazim ni. Tak apa. Dah puas hati dah, tak puas hati dah. Lepas tu tuan-tuan, dia tengok pula kat lampu. Betul ada betul. Dia macam kita tengok duit ni, ada gambar bayang tu lagi. Betul. Apa yang seksa sangat ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ustaz tadi kata jangan mengaji dengan Ustaz Kazim, dia tak ada tauliah, mufti halau dia waktu temu duga. Saya kata Tuan Haji, saya ni temu duga dengan majlis fatwa. Saya paling lama. Orang lain sah. Saya 45 minit ke dekat sejam. Bila saya kena halau. Lepas saya keluar tu, orang pakat kerumun saya. Syekh, depa tanya apa? Lama sangat. Soalan susah. Hampa pergi mampu lah. Pakat balik pula berbual tu tadi. Tuan-tuan saya kata tak tahu depa nak mesra dengan saya. Tak apa salah. Mufti tanya, ahli majlis ni tanya, ahli majlis ni tanya. Pasal depa tahu saya ni penceramah. Lagi depa tanya entan. Bila dah dapat jawab, okey, balik. Ni dia lah hasil dia tu Haji, tauliah saya. Tauliah Perak saya kata, dia tak ada expired date, jalan terus. 1. 2. Saya malam tu saya free. Malam tu saya free. Saya tak ada kuliah, saya tak ada ceramah mana-mana. Seronoknya, tak tahu nak habaq tak. Daripada Januari sampai sekarang ni, 1 malam pun saya tak kosong. Bila malam saya kosong? 31 hari bulan Julai ni, hari Isnin. Tengok jadual kosong, siang tak ada, malam tak ada. Alhamdulillah, boleh aku berjalan dengan cucu. Sebab saya nak bawa dia berjalan dekat bulatan Aman Jaya tu, naik basikal ada lampu, ngong seronok dah tu. Teringin jalan. 1 malam tu saya free, tak ada ceramah. Orang berhenti depan pagar rumah saya. Ustaz, mana? Apa saya nak rehat ni, nak keluar Ustaz. Janji dengan anak-anak nak pergi makan ni. Mai Ustaz. Naik motor Ustaz. Saya pun pergi naik motor, duk cokoh di belakang. Dia berhenti depan satu surau. Ustaz hak dalam surau tu duk maki saya. Oi, saya ada kena mengenal dengan mereka kan?
Tuan-tuan tahu tak, Ustaz Kazim tu dia buat sekolah Al-Barakah tu, menteri besar bagi berapa juta kat dia. Ni puak-puak tak ada pakai ni Kazim ni. Masa bila menteri besar bagi duit kat aku? Ustaz, macam mana Ustaz? Tak ada apa. Kata apa? Saya dah janji nak makan tom yum. Saya kira tom yum. Saya nak makan tom yum sebab saya dah janji dengan isteri dan anak-anak saya. Yang dia jawab dengan Allah di hari kiamat. Memfitnah, mengadu domba, melaga-lagakan orang. Ada saya peduli. Lantak pi kerja aku layan anak aku. Kerja aku layan isteri aku. Dia pun dah ambil temu janji 6 bulan dah. Kalau paksa dia, saya nak cancelkan dengan anak-anak saya, tak ada kerja. Masalah dia kata tu satu masalah. Ni hak dengar. Oh, 5 juta. Oh, hak dengar ni masalah. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan tak takut ke kalau yang mengajak tuan-tuan ni benda tak betul dan tuan-tuan kata betul? Tuan-tuan nak jumpa apa di hari kiamat? Sebab tu kalau ada hak duk mengajak kita, duk cerita pasal orang, tuan-tuan balik lah. Tah betul tak betul. Tuan-tuan duk percaya sampai mati. Tah benda tu fitnah, tah benda tu mengadu domba. Tuan-tuan nak minta maaf macam mana dengan orang yang dia fitnah? Saya takut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berani muka hemoi minta maaf, alhamdulillah. Hari ni saya baca khutbah. Lepas baca khutbah, saya baca doa sembahyang. Lepas sembahyang saya baca doa. Waktu saya baca doa tu, saya menghadap makmum. Saya duk perasan dah ada satu anak muda duk aim saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Buang mikrofon, gantung. Saya pi ke sah belakang tu, saya duk tengok dia duk himpit saya dah. Saya sembahyang, Allahu Akbar. Habis sembahyang saya nyembang dengan AJK masjid, nyembang. Dia duk tunggu sebelah. Saya pun kali nak balik. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz sihat? Sihat. Ustaz, saya nak minta maaf. Kenapa bang? Saya banyak mengatakan kat Ustaz. Saya kata Ustaz macam-macam Ustaz. Saya minta maaf Ustaz, dunia akhirat. Sama-sama. Tak ada apa. Saya tak tanya pun kat dia. Maaf tu boleh maaf lah. Tapi kata apa kat aku? Saya takkan tanya tak. Kan gaduh dalam masjid pula. Dah dia minta maaf, saya maafkan abang. Saya pun minta maaf kalau saya silap. Saya pun tak kenal dia. Saya pun tak tahu dia kata apa. Saya tak ambil tahu dia kata apa kat saya. Biar pergi kat dia. Yang penting saya maafkan dia. Dia minta maaf pada saya. Mudah-mudahan selamat di akhirat kami berdua, tak ada dosa. Saya kata dekat dia tadi, kalau ada abang buat tak kena pada saya, tapi abang bagi tahu pada orang cerita yang tak betul. Yang betulnya abang pergi jumpa orang tu balik, abang habaq kat dia, aku yang habaq kat hang pasal Ustaz Kazim tu fitnah, abang pergi cakap kat dia. Supaya dia tak sebarkan fitnah tu pada orang, abang tanggung dosa bang. Kita berdua dah clear dah. Jangan cakap bila saya dah maafkan abang, abang dah clear dah. Abang dengan saya clear, abang dengan yang orang abang duk bagi tahu. Orang hak bagi tahu tu pula balik pi habaq kat orang lain pula. Oh, berjejeh-jejeh panjang dia tuan-tuan oi. Dengan sebab tu hang diseksa dalam kubur. Tak pasal tuan-tuan. Tu hak Nabi duk sebut. Summa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asibin ratbin fashaqqahu bisnain fagharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yabi basah. Muttafaqun alaihi rawahu wal Muslim, Bukhari wa Muslim. Daripada Abdul Abbas kata dia, bila Nabi dah jumpa dua kubur tadi, Nabi pun ambil pelepah kurma yang masih basah, yang mana hijau tu, baginda belah pelepah tadi jadi dua
kemudian Nabi cacak satu kubur, cacak satu pelepah satu kubur, dan Nabi berdoa mudah-mudahan diringankan siksaan mereka berdua selama mana pelepah ini belum kering. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa nak tolong kita? Jadi sama-sama lah tuan-tuan fikirkan, jangan dapat dosa kering hanya kerana mendengar adu domba daripada orang. Jangan dapat dosa yang kita nak tanggung punya paksai orang punya paksai kerana kita ni duk dengar cakap dia selama-lamanya dalam kubur sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni ada manfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.